Assalamualaikum dan juga salam sejahtera bersama saya Hafizi Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awal Ni Pagi. Seperti biasa dalam Awal Ni Pagi kita memaparkan cerita-cerita dan juga kita nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan ini perkembangan yang kita ingin bawakan iaitu melihat kepada semalam kami telah pun meninjau ataupun wartawan kami telah pun meninjau di sekitar pesisir pantai di Selangor ini dan difahamkan terdapatnya air pasang besar yang bakal berlaku pada semalam dan juga hari ini. Dan ini kesan daripada air pasang besar itu di mana di Kuala Selangor ia telah pun melebihi paras ramalan, namun difahamkan kejadian berkenaan masih lagi terkawal. Dan di mana fenomena air pasang besar yang melanda di pesisir pantai negeri Selangor dilapor naik melebihi daripada paras yang dijangka dengan bacaan 5.6 meter. Dan kata Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Selangor, penolong penguasa bomba Ismail Zakaria berkata, situasi fenomena itu masih berada dalam keadaan terkawal dan tiada kejadian banjir dilaporkan setakat jam 1 tengah hari pada semalam. Dan sebelum itu, beliau meminta pihak lain ataupun masyarakat bersiap sedia sekiranya berlaku banjir dan sebagainya. Dan di pihaknya juga meletakkan kesiapsiagaan pada tahap yang tinggi bagi berdepan situasi fenomena air pasang besar yang diramal pada Isnin iaitu pada hari ini dan juga pada semalam lagi, Gigi. Ya, dalam masa yang sama kita melihat juga musim terkujuh atau musim fenomena air pasang besar ini yang berlaku pada tahun ini bermula pada Rabu lalu dan dijangka akan berakhir pada Mac 2021. Itu kalau kita tengok 4 hingga 6 episod hujan lebat dijangka akan berlaku sepanjang sekarang ketika ini sehingga Mac nanti. Dan Met Malaysia sebelum ini ada memaklumkan fasa awal monsun timur laut iaitu November hingga Disember 2020 akan melanda Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala kalau kita tengok Januari 2021 episod hujan lebat dijangka lebih tertumpu di Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Dan berbalik kepada fenomena air pasang yang melibatkan Selangor itu, 5 wilayah di Selangor terlibat iaitu Sepang, Kuala Langat, Kelang, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Dan daripada 5 wilayah itu sebanyak 51 kawasan di negeri Selangor telah diletakkan dalam kawasan berisiko tinggi berlaku kejadian banjir akibat air laut pasang besar berkenaan. Dan dalam masa yang sama saya juga ingin membawakan ini nasihat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang mengenai ribut tropika Vemco yang boleh menyebabkan angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Dan dalam kenyataannya pada semalam ni, Met Malaysia ada memaklumkan jarak dari bandar terdekat dari kedudukan ribut itu kira-kira 1,390 km dari timur laut Tumpat Kelantan. Dan berdasarkan pencerapan pada 8 malam, kedudukan ribut tropika itu berada dalam 315 km ke barat laut Danang, Vietnam dan bergerak ke arah barat laut dengan kelajuan 15 km sejam. Dan kita menyaksikan fenomena ataupun perkara ini berlaku saban tahun. Betul. Iaitu kita tahu musim hujan lebat, musim ribut kuat. Jadi dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, pastinya bencana alam ini antara perkara yang kita tidak mahu ia seolah-olah akan memberikan satu lagi gelombang besar kepada negara nanti. Baik, itu seperti biasa kita tahu setiap tahun memang kita akan mengalami monsun dan sebagainya. Di pantai timur sebagai contohnya monsun akan berlaku dan juga difahamkan sehingga pada bulan hingga penghujung Februari ataupun pada Mac nanti. Dan turut berlaku dari segi ribut dan juga kejadian hujan lebat dan sebagainya berlaku di pantai barat ini di mana wujudnya air pasang besar. Dan semalam juga difahamkan ada satu kejadian ribut di Seremban di mana telah pun merosakkan ataupun kesannya telah pun memberi kerosakan kepada 56 buah rumah iaitu melibatkan di Kampung Batu 3,
Kampung Anak Air Garam, Kampung Kayu Ara, Taman Bukit Belida, Mambau di Seremban. Dan ini anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang adalah artikel yang kita laporkan kepada anda semua, di mana rumah-rumah berkenaan sebanyak 56 buah rumah itu mengalami kerosakan akibat kejadian ribut dan hujan lebat pada petang semalam. Dan menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam, kejadian berlaku kira-kira 4.30 petang dan kebanyakan rumah terbabit mengalami kerosakan pada bahagian bumbung mereka. Namun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan APM membantu mengalihkan beberapa batang pokok yang tumbang dan sebagainya. Itu melihat kepada kesan-kesan kepada ribut yang kuat itu. Dan sehubungan itu, kita telah pun dinasihatkan melihat kepada tragedi pada penghujung tahun ini, monsun, ribut dan sebagainya. Jadi, pihak bomba sebelum ini pun telah pun memberikan sedikit nasihat sekiranya banjir berlaku, beri kerjasama kepada pihak bomba untuk pergi ataupun untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara, kerana peraturan-peraturan yang ditetapkan ataupun nasihat-nasihat yang ditetapkan ini haruslah diikuti untuk memastikan mereka dalam keadaan selamat dan mereka tidak mempunyai musibah pada masa akan datang, Gigi. Ya, pastinya kita pun telah menemubual banyak pihak-pihak berkuasa termasuk NADMA mengenai persediaan bagaimana mereka untuk menghadapi musim-musim hujung tahun inilah. Sebab kita tak nak kejadian 2014 itu berlaku lagi apabila banjir besar di bahagian pantai timur. Betul. Itu lebih daripada apa yang telah dijangkakan. Baik, sekarang kita nak bawakan juga perkembangan kes baru COVID-19 dalam negara yang mana semalam mencatatkan 1,208 jangkitan baru dan Kuala Lumpur merekodkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 469 kes. Dan kalau kita lihat menurut Tan Sri Dr. Noor Hisham berkata daripada jumlah itu wilayah persekutuan mencatatkan rekod 469 kes tertinggi dalam tempoh 24 jam dan 462 daripadanya adalah merupakan daripada kluster-kluster sedia ada. Sabah pula merekodkan 381 kes manakala Selangor mencatatkan 185 kes. Dan menurut Dr. Noor Hisham, daripada jumlah keseluruhan 1,208 kes, sebanyak 6 jangkitan merupakan kes import yang menerima jangkitan dari luar negara dikesan di Kuala Lumpur. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif baru yang direkodkan di Kuala Lumpur sebanyak 475 kes. Kalau kita tengok daripada kes-kes ini, taburan kes itu berada di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Kita, Fizi, berada di Kuala Lumpur ketika ini merupakan juga penduduk yang berada di kawasan zon merah. Betul. Dan kalau kita lihat sebelum ini, Sabah merupakan ataupun mencatatkan jumlah kes tertinggi COVID-19 lebih daripada 500, 600 dan sebagainya. Namun kini kita dapat saksikan Sabah telah pun menurun dari segi jumlah kes jangkitannya. Kini tertumpu di Kuala Lumpur. Ini satu perkara yang agak gerun juga kita dengar. Kerana kita tahu di Kuala Lumpur dan juga di sekitar Lembah Kelang ini kita dapat saksikan masih lagi penguatkuasaan PKPB dan banyak daripada kluster-kluster yang aktif sebelum ini pun adalah daripada kluster yang bekerja. Kluster yang maknanya melibatkan pengoperasian kepada sektor ekonomi dan sebagainya. Dan ini sedikit sebanyak perlu dirisaukan oleh semua orang untuk kita terus kekal menjaga SOP dan juga mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Dalam cakap mengenai kluster, Gigi, semalam juga difahamkan terdapat 3 lagi kluster baru telah pun dikenal pasti oleh KKM, iaitu melibatkan kluster tersebut adalah kluster Plaza, kluster Jalan Kalabakan dan kluster Jeri. Dan Dr. Noor Hisham memaklumkan kluster Plaza itu melibatkan daerah Kota Kinabalu di Sabah, manakala kluster Jalan Kalabakan pula dilaporkan di daerah Tawau dan kluster Jeri pula melibatkan di Kota Tinggi Mersing dan juga di Muar Johor itu sendiri. Dan berikut perincian antara kluster-kluster ini anda boleh saksikan di astroawani.com. Dan 3 kluster ini banyak mencatatkan kes-kes positif, kes-kes yang baru. Sebagai contohnya kluster Jeri 26 kes baru, kluster Kalabakan terdapat juga kes-kes yang baru dan kluster-kluster ini telah pun disarin ataupun KKM sendiri telah pun membuat kontrak rapan dan sebagainya untuk
menyaring pesakit-pesakit ataupun menyaring kontak-kontak rapat bagi kelasa-kelasa ini, Gigi. Ya, lagi satu berita yang saya ingin bawakan. Kalau sebelum ini ya, Hafizi, PKPD Medan 88 Salak Tinggi 400 penduduk gagal dikesan, itu telah kita war-warkan, yang mana pihak berkuasa dan juga pihak KKM sendiri menyeru bahawa untuk 400 penduduk yang lari daripada PKPD ini untuk datang untuk menjalankan saringan. Ini berita yang lebih kurang sama di Pulau Pinang, apabila polis Pulau Pinang sedang giat mengesan pesakit COVID-19 yang larikan diri dari hospital. Dalam perinciannya, lelaki berusia 23 tahun yang sedang menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang HPP dikatakan tiada di wadnya pada jam 3.20 petang Ahad, dan kali terakhir lelaki itu dilihat adalah memakai baju dan seluar warna putih, telah meninggalkan gelang pengawasan berwarna merah jambu di atas katilnya. Sementara itu, Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Syabuddin Abdul Manan ketika dihubungi telah mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian itu, dan pihaknya kini giat mengesan lelaki tersebut. Dan beliau berkata pihak polis sedang giat mengesan pesakit ketika atau sebaik saja mereka menerima laporan itu dari pihak hospital. Ini satu perkara yang membimbangkan kerana sudah berada di hospital ni, sudah pakai gelang berwarna pink, tetapi masih lagi berdegil dan meninggalkan kawasan hospital. Tidak tahulah apa tujuannya, tetapi yang pastinya anda telah membawa satu bahaya kepada komuniti setempat anda dan juga kawasan persekitaran, dan dengan kemungkinan membawa virus itu kepada orang ramai dan masyarakat luar sana. Dan mereka ini sebenarnya berisiko untuk menjangkiti orang lain. Itu main concern kita untuk mendapatkan kembali pesakit ini supaya mereka benar-benar pulih dan barulah mereka akan dibenarkan keluar dan sebagainya. Dan itu melihat kepada perkara COVID-19 di negara kita. Dalam masa yang sama, ini menjadi perhatian sejak beberapa hari yang lalu, di mana jika sebelum ini kita dapat saksikan Ahli Parlimen Bintulu iaitu Datuk Seri Tiong Kin Sin telah pun mengeluarkan kenyataan yang menyifatkan Dr. Nur Hisham sebagai individu takut mati kerana dianggap tidak serius dan turun padang dalam menangani pandemik COVID-19 yang melanda negara, terutamanya di Sabah pada ketika ini. Dan susulan daripada menerima kritikan daripada netizen dan juga kritikan daripada beberapa pemimpin-pemimpin yang lain, maka beliau sendiri telah pun memohon maaf atas ketelanjuran kata ketika perbahasan belanjawan 2021 di Dewan Rakyat baru-baru ini. Dan Kin Sing juga merupakan duta khas kepada Perdana Menteri ke China itu berkata beliau tidak berniat dan terdetik untuk menafikan amalan mulia semua barisan hadapan, termasuk Ketua Pengarah Kesihatan sendiri Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan katanya bagi memastikan perjalanan sidang Dewan Rakyat berjalan lancar selain kepentingan serta keharmonian negara, beliau memohon maaf atas ketelanjuran kata ketika perbahasan belanjawan 2021. Dan ini sedikit sebanyak bukan saja kita dapat saksikan melalui pemerhatian, bukan saja mengguris hati Tan Sri Dr. Nur Hisham sendiri, tapi mengguris hati keseluruhan petugas-petugas Barisan Harapan kerana menidakkan usaha mereka selama ini, JJ. Ya, kata orang telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padahnya itu sebenarnya yang berlaku ketika ini. Dan dalam masa yang sama saya ingin menyeru jugalah Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong Kin Sing, daripada kita menunding jari itu lebih baiklah kita membantu mana yang patut. Tidak boleh meletakkan satu beban itu kepada seseorang sahaja. Dan ini perlu dicontohi kepada salah seorang. Kita tahu individu ini sangat aktif menghulurkan bantuan ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, dan itu adalah pendakwah terkenal Ibit Liu yang memang kita tahu gemar melakukan kerja-kerja amal membantu golongan yang memerlukan. Ini salah satu bantuan terbaru yang beliau lakukan, iaitu membantu atau memberikan bantuan kepada Zoo Negara. Katanya terbaru Ibit Liu berkongsi kepada umum di laman Instagramnya bahawa beliau mendapat permintaan dari Zoo Negara untuk menyelamatkan haiwan di sana. Dan menurut Ibit, selepas mendapat panggilan tersebut, beliau terus bergegas ke sana dan sebelah petangnya untuk menyalurkan bantuan. Dan katanya, saya berasa sayu hati dapat permintaan dari Zoo Negara untuk selamatkan haiwan di sana. Saya dapat
tahu tengah hari tadi, bermaksud semalam. Jadi petang tu terus membawa 200 kilo daging lembu dan 500 kilogram buah-buahan dan sayur-sayuran. Pada masa yang sama, Ibit dan perkongsiannya itu turut memberitahu bahawa zoo negara memerlukan RM1 juta untuk tujuan makanan dan penyelenggaraan. Ini sangat ironi apabila kita lihat orang ramai termasuk pihak-pihak yang begini seperti di zoo negara sudah mula meminta bantuan atau pertolongan daripada individu-individu atau aktivis persendirian seperti pendakwa bebas Ibit Liu ini, dan di mana sebenarnya mungkin apa yang boleh dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita ketika ini daripada anda menunding jari. Betul. Jadi anda bolehlah menghulurkan bantuan mana yang patut ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan dalam cakap mengenai COVID-19, PKPB dan sebagainya bukan saja memberi kesan kepada masyarakat kita dari segi ekonomi dan sebagainya, namun kita juga harus berikan perhatian kepada haiwan-haiwan terutama yang di zoo ni. Ketika tidak ramai pengunjung, saya pasti pendapatan bagi sesebuah zoo itu sendiri mungkin agak berkurangan. Jadi menyukarkan mereka untuk membeli makanan dan sebagainya. Jadi keprihatinan kita untuk sama-sama membantu menghulurkan bantuan bukan saja sama manusiawi kita tapi juga kepada haiwan ini juga amatlah disanjung tinggi. Itu merupakan satu perkara ataupun satu sikap yang harus kita contohi seperti apa yang dilakukan oleh Ibit Liu ini. Dan selepas ini banyak lagi perkembangan kita ingin bawakan dalam awal ni pagi ini. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita tahu semalam selepas 8 tahun dan lebih 30 siri rundingan Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau atau RCEP akhirnya ditandatangani, dan perjanjian itu disertai oleh kesemua 10 negara anggota ASEAN bersama China, Jepun, Korea Selatan, Australia dan New Zealand. Ini juga anda boleh lihat dalam paparan muka hadapan. Berita harian pada hari ini juga turut menyaksikan bahawa bagaimana kejayaan tandatangan ini telah dimeterai selepas 8 tahun menjalani lebih 30 siri rundingan. Itu anda boleh lihat di paparan muka hadapan berita harian. Dan kalau kita tengok sendiri bagaimana Malaysia juga telah mengesahkan mengenai perkara itu, termasuk 9 negara lain dalam satu majlis menandatangani persefahaman itu di sebuah hotel di Ibu Negara Malaysia, diwakili Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Mohamed Azmin Ali sambil disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan susulan kekangan pergerakan akibat COVID-19, majlis itu telah diadakan melalui sidang telekonferens yang mana menteri-menteri berkaitan turut menandatangani dokumen berkenaan sambil disaksikan ketua negara masing-masing. Dan Gigi, apa yang menarik semalam saya tengok adalah penyerahan dokumen itu dibuat secara virtual. Maknanya Gigi, katalah Gigi di negara ASEAN seperti di Thailand, Gigi menyerahkan sini, and then saya mewakili Malaysia, saya menyerahkan kepada Gigi. Dan benda itu digabungkan dan ditunjukkan dalam satu skrin. Itu yang menarik dan mendapat perhatian orang ramai sebenarnya apabila ia dijalankan secara virtual, secara alam maya ini. Dan yang pastinya ia boleh dilakukan. Betul. Di saat-saat pandemik ini tidak mustahil untuk mengadakan telekonferens untuk acara-acara sebesar ini. Betul, Gigi. Dan sebenarnya kalau kita nak bercakap mengenai RCEP ni, sebenarnya RCEP ini merupakan perjanjian yang terbesar yang pernah ditandatangani oleh Malaysia, di mana ia melibatkan hampir sepertiga penduduk dunia, iaitu sebanyak 29.7% dengan anggaran keluaran dalam negara kasar sebanyak 24.8 bilion atau 28.9% daripada keseluruhan negara, dan melihatkan kepada tahap pembangunan ekonomi yang berbeza di antara semua anggota. RCEP bakal menyumbang kepada kelestarian Malaysia sebagai hub perdagangan dan destinasi pelaburan pilihan, dan di mana manfaatnya bagi peniaga-peniaga di Malaysia termasuklah penghapusan pengurangan tarif untuk barang-barang dagangan, termasuk memudah cara ekspor dan import barangan di antara negara-negara RCEP. Dan di samping itu kita dapat saksikan juga Datuk Seri Mohamed Azmin Ali berkata RCEP akan mempertingkat, memudah cara dan juga melindungi persekitaran pelaburan negara-negara di rantau ini yang merangkumi perkongsian maklumat dan juga mempertingkatkan langkah-langkah
ketelusan untuk memudahkan perniagaan dan pelaburan dalam kawasan RCEP itu sendiri. Ya, dalam masa yang sama, HSBC Bank yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif HSBC iaitu Stuart Milne ada mengatakan bahawa RCEP ini mungkin mampu menjadi penyelesaian terbaik Asia untuk pulih dari kemerosotan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Itu yang sebenarnya kita mahukan ketika ini, dan katanya pemeteraian RCEP menekankan keyakinan terhadap keterbukaan pasaran yang seterusnya akan memacu pertumbuhan ekonomi yang baik. Itu menurut beliau, dan kita tahu pemeteraian RCEP ini merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia. FTA mewakili pencapaian penting dalam integrasi dan pemulihan ekonomi 15 pihak yang terlibat. Dan katanya Malaysia boleh mengukuhkan lagi hubungan perdagangan dan ekonomi rentas sempadannya dengan rakan RCEP, memandangkan negara ini berkedudukan strategik sebagai pintu masuk ke negara anggota ASEAN serta RCEP sendiri. Dan ia juga sebagai salah satu usaha daripada kerajaan untuk kita memulihkan keadaan ekonomi negara kita dan juga kita memulihkan ataupun kita develop ataupun kita membangunkan satu kerjasama yang baik antara negara-negara ASEAN, begitu juga dengan kuasa-kuasa besar di dunia seperti China merupakan kuasa ekonomi terbesar kedua, begitu juga dengan Jepun kuasa ekonomi terbesar ketiga, serta negara-negara lain seperti Australia dan juga New Zealand. Ini satu perkara yang perlu kita perhatikan melihat kepada proses untuk kita memulihkan keadaan ekonomi di negara kita, Gigi. Ya, kita beralih kepada sedikit perkembangan politik. Kita tahu PRK Batu Sapi ini akan diadakan pada Disember ini. Tetapi ini yang disebut oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengatakan bahawa PRK bagi Parlimen Batu Sapi perlu diteliti berikutan keadaan pandemik COVID-19 di Sabah, selain tiada petugas SPR yang ingin bertugas berikutan bimbang dengan kejadian itu. Itu yang dimaklumkan sendiri oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mahukan SOP yang dikeluarkan oleh SPR juga dilihat semula bagi memastikan kelancarannya. Dan beliau kata SPR telah keluarkan SOP, tapi ada masalah di mana tiada petugas waktu PRK berlangsung, dan saya difahamkan daripada 10 pusat pengundi itu cuma ada satu petugas yang mempunyai senarai penuh dan tiada siapa yang berani keluar dalam keadaan sandakan yang masih berisiko termasuk sekolah-sekolah, dan guru pastinya tidak benarkan sekolah digunakan kerana bimbang penularan berlaku walaupun telah disanitasi. Ia mungkin berkait rapat dengan apa yang berlaku dengan PRN Sabah sebelum ini, yang mana ada setengah pusat pengundian itu adalah menjadi medan yang membawa atau menyebarkan, menularkan wabak COVID-19 itu sendiri, dan ia takut dia berulang lagi pada kali ini kalau dijalankan PRK Batu Sapi. Tapi saya pasti PRK Batu Sapi akan turut dijalankan. Tetapi yang penting ketika ini adalah SOP baru untuk diadakan ketika PRK ini dimulakan pada Disember ini. Dan kita juga ingin melihat kepada ini satu lagi cadangan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri yang sedang meneliti cadangan bagi menambah kategori individu yang layak mengundi secara pos. Dan Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh berkata, buat masa ini SPR belum lagi mewartakan kumpulan pengundi lain sebagai mereka yang diberikan kemudahan mengundi secara pos, dan katanya pengundian secara pos mempunyai kaedah yang tertentu yang perlu dipatuhi bermula daripada proses permohonan sehinggalah kepada penghantaran kertas undi pos itu sendiri. Dan katanya buat masa ini SPR belum mewartakan kumpulan pengundi yang lain sebagai mereka yang diberikan kemudahan untuk mengundi secara pos. Dan ia sebenarnya sebagai jawapan kepada persoalan berkenaan pergerakan pengundi dan luar kawasan daerah dan negeri yang berhasrat balik untuk mengundi ketika pandemik COVID-19. Dan jelas Abdul Ghani lagi, pergerakan pengundi adalah tertakluk kepada garis panduan SOP dan peraturan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuasa. Sebelum ini, SPR hanya membenarkan pengundi pos kepada kategori tertentu seperti petugas pilihan raya. Kedua adalah ahli SPR, ketiga adalah polis dan tentera yang bertugas pada hari mengundi awal, dan keempat adalah pegawai ataupun petugas media. Kelima adalah penjawat awal yang bertugas dalam sektor kritikal, dan juga bagi rakyat Malaysia yang tinggal di luar negara. Itu antara kategori mereka yang dibenarkan untuk mengundi pos pada masa kini, Cici. Dan itu berkenaan undi pos. Bagaimana pula dengan kempen pilihan raya? SPR juga ada menyebut atau memberi
cadangan mengenai kempen pilihan raya pada PRK Batu Sapi dan katanya perlu terpulang kepada kreativiti calon. Tak semestinya anda perlu turun untuk bertemu dengan rakyat. Ia boleh dilakukan dengan mengadakan interview di media-media, temu bual di media-media, mengelakkan daripada adanya penularan itu berlaku. Dan menurut SPR, katanya kini sedang bekerjasama rapat dengan jabatan dan agensi yang berkenaan dalam memastikan perjalanan pilihan raya berjalan dengan lancar ketika pandemik COVID-19. Dan pengurusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh berkata kerjasama itu penting untuk sebarang pelaksanaan kawalan berkuat kuasa dari semasa ke semasa selaras dengan arahan terkini di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Dan SPR katanya sebelum ini telah memaklumkan melalui kenyataan media berkenaan dengan garis panduan pencegahan COVID-19 selaras dengan apa-apa arahan terkini di bawah akta itu. Dan katanya garis panduan ini dilaksanakan dengan ketat di semua proses pilihan raya, iaitu talimat bertugas, penamaan calon, proses cetakan dan semiakan kertas undi, pengeluaran dan pengiraan undi pos, semakan isi peti undi sepanjang tempoh berkempen, hari mengundi dan penjumlahan rasmi undi. Dan boleh dilihat semula bagaimana PRK Batu Sapi ini boleh dijalankan dalam keadaan betul-betul dalam norma baharu. Kempen pun tak perlu diadakan secara bersemuka, mungkin boleh diadakan secara teleconference seperti pihak-pihak sebelum ini. Dan mungkin juga undi pos dan juga mungkin undi bergerak, pusat mengundi bergerak boleh juga dijalankan. Itu antara strategi-strategi yang mungkin diberikan cadangan oleh pihak-pihak yang mempunyai bidang kuasa dan juga untuk dipraktikkan oleh SPR. Dan apapun kita akan menunggu keputusannya dari segi strategi yang baru yang digerakkan ketika kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama, sedikit kita ingin menyentuh mengenai Belanjawan 2021 sejak dibentangkan pada 6 November lalu. Masih lagi diperdebatkan, masih lagi dibahaskan mengenai belanjawan ini, di mana mungkin ada perubahan dari segi antara peruntukan-peruntukan yang diberikan itu ataupun tidak. Dan kita melihat kepada satu artikel ini di mana ahli parlimen digesa ketepikan perbezaan, capai kata sepakat lulus Belanjawan 2021 dan para pemerhati menggesa ahli parlimen untuk mengetepikan perbezaan mereka dan mencapai kata sepakat untuk meluluskan cadangan Belanjawan 2021 pada sesi pengundian di Parlimen yang dijangka pada 25 November. Dan pengurus penyelidikan Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Demokrasi Ideas Lau Zenzao berkata adalah normal bagi ahli parlimen untuk mengambil bahagian dalam perbahasan dan untuk perubahan dapat dilihat dalam dokumen belanjawan akhir ini, Gigi. Dan sebelum ini ada juga disebut oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa jika Belanjawan 2021 tidak lulus, negara akan menghadapi satu lagi krisis politik. Ini bukan saja dari Tun Dr. Mahathir, maka malah ahli-ahli ataupun penganalisis politik sebelum-sebelum ini juga telah mengatakan bahawa jika belanjawan ini tidak diluluskan, banyak perkara yang tidak dapat dilakukan ataupun direalisasikan seperti apa yang telah disenaraikan dalam Belanjawan 2021 itu. Apapun, sebelum kita mengakhiri Awani pagi ini, kita bawakan beberapa infografik. Pertamanya adalah mengenai apa pandangan-pandangan atau luahan sebelum ini berkenaan Belanjawan 2021 dari pemimpin-pemimpin utama kita, dan juga apa mungkin persoalan-persoalan mengenai KWSP dan juga moratorium. Dan kita akan bawakan sebaik saja kita selesai Awani pagi ini. Dengan itu, saya Gigi Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.